Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar satu lagi tajuk dalam tamadun Islam, iaitu penyebaran Islam di zaman Khulafa' Ar-Rashidin dan kerajaan Islam. Okey. Jom kita tengok objektif pembelajaran. InsyaAllah di akhir PDPC ini pelajar akan dapat menjelaskan perkembangan dan cara bagaimana penyebaran Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW. Okey. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, wilayah Islam ataupun kerajaan Islam telah ditakbir oleh Khulafa' Ar-Rashidin. Khulafa' Ar-Rashidin ini adalah terdiri daripada sahabat-sahabat rapat Rasulullah. Kalau kita belajar agama, pendidikan Islam, Khulafa' Ar-Rashidin ni kita tahu dah ada semua empat orang. Okay, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Khulafa' yang pertama yang dilantik oleh umat Islam untuk mentadbir atau memerintah kerajaan Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW ialah Abu Bakar As-Siddiq. Okay, apabila Abu Bakar As-Siddiq meninggal, maka sahabat yang kedua dilantik iaitu Umar Al-Khattab. Okay. Seterusnya yang ketiga Uthman bin Affan, dan last sekali zaman Khulafa' Ar-Rashidin adalah pemerintahan di zaman Ali bin Abi Talib. Okay, Ali bin Abi Talib. Okay. Semasa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq telah berlaku perang Ar-Riddah. Perang Ar-Riddah ni adalah perang yang memerangi orang murtad yang enggan membayar zakat. Dan dalam peperangan ini, tentera Islam yang diketuai oleh Abu Bakar As-Siddiq telah menang, dan kesannya lebih ramai orang-orang yang bukan Islam telah memeluk agama Islam. Okey. Okay, pada zaman Umar Al-Khattab Umar Al-Khattab telah menghantar golongan peneroka untuk membuka wilayah baru di utara semenanjung tanah Arab. Okay, di utara semenanjung tanah Arab. Wilayah Islam pada masa ni bila dah berkembang makin luas, maka wilayah Islam dibahagikan kepada beberapa bahagian untuk memudahkan urusan pentadbiran. Okay. Pada zaman Uthman bin Affan, pentadbiran wilayah Islam yang luas termasuk kerajaan Parsi dan beberapa kerajaan Byzantin. Pada masa ni Islam telah sampai ke Parsi dan juga Byzantin. Okay. Dan Uthman bin Affan telah melantik gubernur untuk mengetuai wilayah-wilayah Islam. Contohnya di Parsi, Byzantin dan sebagainya ni lah. Okay. Dilantik gubernur. Okay. Pada zaman Ali bin Abi Talib, Islam semakin mantap dan wilayah Islam semakin berkembang luas. Okay. Selepas meninggalnya Ali bin Affan, maka berakhirlah pemerintahan zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Dan pemerintahan Islam selepas itu, pentadbiran ataupun pemerintahan kerajaan Islam selepas itu diteruskan oleh kerajaan Bani Umayyah. Okay. Kerajaan Bani Umayyah ni ada dua pusat pemerintahan berubah. Okay, pada tahun 661 Masihi hinggalah 750 Masihi, pusat pemerintahan kerajaan Bani Umayyah terletak di Damsyik. Damsyik ni di Iraq. Okay. Kemudian apabila semakin berkembang wilayah Islam tu, maka pusat pemerintahan kerajaan Bani Umayyah telah berpindah ke Cordoba. Cordoba ni di Sepanyol. Sepanyol. Okay. Dan pada masa pemerintahan kerajaan Bani Umayyah ni lah Islam mula bertapak di India dan Asia Tenggara. Okay. Lepas tu utusan persahabatan juga telah sampai ke China. Dan Islam juga telah sampai ke Afrika Utara dan tersebar ke Eropah. Dan Islam di Eropah dimulai ataupun pintu masuknya adalah di Andalusia melalui Sepanyol, melalui Cordoba tu, bila kerajaan Bani Umayyah menjadikan Cordoba sebagai pusat pemerintahan
mereka, maka Islam di Cordoba semakin berkembang pesat. Dan daripada situlah maka Islam makin berkembang ke Andalusia dan seterusnya ke Eropah, benua Eropah yang lain. Okey. Apabila Bani Umayyah ni telah sampai tempohnya, maka kerajaan pemerintahan Islam diperintah oleh kerajaan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ni terletak di Iraq ataupun di Baghdad, Iraq. Dan kerajaan Bani Abbasiyah ni memerintah selama 5 abad, iaitu daripada 750 Masihi hinggalah 1258 Masihi. Kerajaan Bani Abbasiyah ni yang berada di Iraq ni, Baghdad, Iraq ni lebih gemilang lah dan lebih mengutamakan dari segi perkembangan ilmu pengetahuan di Iraq dan sebagainya hinggalah berkembang ke Eropah. Islam juga telah berkembang ke Samaniyah di Transylvania hingga ke barat India. Dan seterusnya adalah kerajaan Islam Turki Utsmaniyah. Yang ni memang kerajaan Turki Utsmaniyah ni memang kira termasyhur lah dalam sejarah Islam. Sebab di sinilah berlakunya di masa kerajaan inilah berlakunya susulan daripada kerajaan ini berlakunya Muhammad Al-Fatih. Kerajaan Turki Utsmaniyah berpusat di Anatolia. Anatolia ni adalah sebuah tempat di Turki yang masih ada hingga ke hari inilah di Turki. Dan perkembangan Islam seterusnya juga telah meluas hingga ke Balkan, iaitu Eropah Timur dan Rusia dan sekitar Laut Hitam. Lepas tu, pengaruh Turki Utsmaniyah juga telah sampai ke alam Melayu. Dengan kata lain, pengaruh Turki Utsmaniyah ni, alam Melayu kita ni lah, Indonesia, Malaysia, Filipina dan sebagainya ni, yang ada rumpun Melayu ni sebenarnya telah mempunyai hubungan dengan Turki Utsmaniyah dulu. Sama ada hubungan perdagangan ke, hubungan penyebaran agama ke dan sebagainya lah. Faktor penyebaran Islam. Kenapa Islam disebarkan? Yang pertama, kesyumulan Islam. Kesyumulan Islam ni maksudnya keseimbangan rohani dan jasmani berjaya membentuk masyarakat yang maju. Dengan kata lain, Islam ni satu agama yang mementingkan semua aspek, syumul, keseluruhan. Bukannya agama yang hanya menekankan rohani ataupun keagamaan ataupun spiritual sahaja, tapi Islam juga mengutamakan, diseimbangkan dengan penekanan jasmani, sihat tubuh badan, mental, emosi dan sebagainya. Jadi kesyumulan Islam ni lah maka menyebabkan Islam ni lebih mudah berkembang dan diterima ramai. Yang kedua, Islam tidak menolak kemajuan dunia dan mendidik akhlak yang baik. Setengah-setengah agama dia mengasingkan kehidupan agama dengan kehidupan dunia. Orang yang contohnya agama Kristian, dia orang yang kuat agama mestilah meninggalkan dunia. Sebab itulah dia punya paderi, rahib-rahib, sister, semua yang kuat-kuat agama yang duduk di gereja tidak boleh menerima kemewahan dunia, tidak boleh berkahwin, menikmati apa yang Allah halalkan di dunia. Itu kefahaman agama Kristian orang. Sama juga dengan agama Buddha dan Hindu. Dia mengasingkan, membataskan agama dengan dunia. Tapi agama Islam, syumulnya agama Islam ni, Islam ni mengajar kita untuk merangkumi semua. Agama Islam itu adalah satu cara hidup. Bukannya agama untuk agama sahaja. Dunia tak boleh dunia saja, tidak.
Faktor yang kedua kenapa Islam ini mudah berkembang adalah pembukaan wilayah baru. Okay. Islam semakin tersebar apabila terdapat wilayah baru yang dibuka. Okay, contoh yang paling jelas semasa zaman Umar Al-Khattab tadi itulah. Apabila Umar Al-Khattab menghantar peneroka-peneroka ke tempat-tempat baru untuk membuka wilayah baru di situ. Okay, yang ketiga dari segi perdagangan. Kegiatan perdagangan dan hubungan baik pedagang Arab dengan pedagang negara luar menyebabkan Islam mudah diterima. Sebab kita tahu macam zaman Rasulullah dulu pun, Rasulullah bila dia berdagang, dia tak mengamalkan riba, dia berdagang dengan jujur, kan? Dia tak menipu timbangan. Maka akhlak-akhlak baik di kalangan pedagang itulah yang telah menarik hati pedagang-pedagang luar dan juga masyarakat luar sana untuk mudah menerima Islam. Okay, yang keempat, hubungan diplomatik. Okay, hubungan diplomatik ni berjaya menarik minat negara Eropah untuk mengikuti perkembangan Islam. Hubungan diplomatik ni hubungan kerjasama antara kerajaan lah. Hubungan baik. Okay. Yang kedua, yang seterusnya, yang kelima adalah dakwah. Pendekatan yang bijaksana dan diplomasi berjaya menarik masyarakat untuk memeluk Islam. Sebab agama Islam kita tidak memaksa orang untuk memeluk agama Islam. Tiada paksaan dalam memeluk agama Islam. Tapi bila dah peluk agama Islam, bila dah jadi Muslim, bila dah beriman, wajib kena patuhi semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Yang tak wajib, yang tak boleh tu paksa orang untuk masuk Islam. Tapi bila dah masuk Islam, kena ikutlah cara Islam yang Allah suruh. Itu maksud dia. Okay? Jadi tidak seperti agama-agama lain sesetengahnya yang memaksa. Contohnya ada negara-negara atau kerajaan yang mewajibkan semua rakyat dia ataupun semua tempat yang dia terokai ataupun jajah wajib tukar agama. Masuk Kristian contohnya, masuk Buddha contohnya, masuk agama-agama yang disebarkan itulah. Tidak. Tapi Islam setiap kali membuka wilayah baru ataupun ada peperangan ataupun pergi ke tempat baru, Islam tidak pernah memaksa penduduk-penduduknya untuk masuk Islam. Okey. Okay, seterusnya, prinsip kesaksamaan. Prinsip kesaksamaan maksudnya saksama dan adil dalam Islam membentuk ummah yang bersaudara walaupun dari bangsa dan bahasa yang berbeza. Okay, ini bukti yang paling jelas hebatnya prinsip kesaksamaan dan keadilan dalam Islam ni boleh diterima oleh masyarakat adalah semasa zaman Rasulullah berhijrah ke Madinah yang kita dah belajar sebelum ni, dan Rasulullah berjaya mendamaikan, mempersaudarakan dua kaum yang sentiasa bergaduh, yang sentiasa berperang antara satu sama lain di Madinah, iaitu kaum Aus dan Khazraj. Benda yang pada masa tu kita rasa macam tak logik lah. Orang Islam, orang Aus dan Khazraj ni akan berbaik, akan bersaudara. Tapi semuanya telah dibuktikan oleh Rasulullah melalui penyampaian agama Islam. Melalui agama mereka boleh bersatu, hati mereka lembut. Okay. Okay. Last sekali adalah prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan, apa dia ni? Okay, prinsip keterbukaan dan toleransi boleh diterima umum. Maksudnya Islam ni bukanlah agama yang jumuk ataupun agama yang kalau kata haram-haram, buatlah apa pun haram, tak. Tapi Islam ini agama yang mudah. Dalam satu situasi yang darurat contohnya, Islam akan bertolak ansur, kan? Tapi bukan semuanya bertolak ansur, kita tengok keadaan jugalah. Okey. Okey, itu sahaja daripada cikgu hari ini. Sekian, terima kasih.
ilmu